Ini argumen yang sama dikemukakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Sebab mudah kita mengatakan sesiapa mengaku Islam tetapi dia tidak solat, dia tidak puasa, tidak berzakat, tidak menunaikan haji, maka dia kafir. Tak ada bezanya dengan musyrik. Musyrik mengaku bahawa Allah itu khaliqus samawati wal ard. Orang Islam yang tak beribadah, kedudukannya sama. Makna dia, orang Islam yang tak beramal, apa yang dia ada hanyalah tauhid rububiyah. Dia tak ada tauhid uluhiyah. Sebab tauhid uluhiyah makna dia seorang hamba beribadah menyembah kepada Allah yang esa, yang satu. Faham kan? Rububiyah kita yakin saja, tak ada amalan, yakin bahawa Allah pencipta. Tapi uluhiyah melalui amal. Jelas kan? So itu implikasi dia. So saya bukan menyalahkan siapa yang puas hati, rasa selesa dan bahagia dengan pembahagian tiga tauhid ini, go ahead, teruskan. Tetapi yang masalahnya, kalau kita menyalahkan orang Islam yang mengikuti manhaj sifat 20, di situ masalahnya. Kalau kita duduk diam, tak ada masalah. Kalau kita mula usik orang lain, itu masalah dia. Okey, kita balik kepada Ibn Taymiyah. So Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim, dua tokoh Islam yang boleh dianggap sebagai moderate. Tapi malangnya mereka pada akhir-akhir zaman ini yang mengaku mengikuti mereka ini agak melampau, agresif. Itu masalah dia. Kalau mereka duduk diam, dia tak akan timbul kecelaruan di kalangan umat Islam sekarang. Jadi saya suka nak kongsi bersama bahawa kerana akidah lah yang tak mantap, wujud teroris Muslim, wujud pengganas Muslim. Saya tak payah sebut nama lah. Kerana akidah tak mantap, tak jelas, kita ikut ideologi yang tak begitu mantap, tidak establish, maka akan melahirkan teroris-teroris Islam. Bukan itu saja, akidah tak mantap, maksiat, buang bayi berlaku, akhlak tak betul dan sebagainya dan sebagainya, gejala sosial dan sebagainya. Jadi akidah ini adalah satu bidang yang sangat penting untuk kita kaji bersama. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu, dan kita akan sambung lagi nanti, insyaAllah. Terima kasih kepada ahli panel yang kedua. Jadi sudah jelas kepada kita tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh golongan Salafi dan Wahabi ini. Jadi seterusnya kita beralih kepada ahli panel yang ketiga, iaitu Dr. Rodhi. Jadi soalan saya kepada ahli panel yang ketiga iaitu tentang di sana ada satu lagi sebahagian golongan yang bagaimana dia ini sama ada memperkukuhkan akidah ataupun menyelewengkan akidah, dan dipanggil sebagai golongan ahli filosof, atau sebagai golongan ahli-ahli falsafah yang membahaskan ilmu mantik, yang membahaskan segala-galanya. Jadi soalan saya, bolehkah doktor bercerita sedikit tentang perkembangan falsafah ini dan pengaruhnya kepada akidah umat Islam pada hari ini? Persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul makhluqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara moderator yang saya hormati, barisan di panel yang bijaksana, para pelajar yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada soalan yang diberikan berkenaan dengan sejarah falsafah. Dia saya ditanya soalan ini mungkin sebab kaitan juga falsafah ini dengan apa yang berlaku sekarang ni di dalam masyarakat kita ni, masih ada kaitan sebenarnya dengan falsafah. Jadi sebab itulah kita cuba untuk memahami secara ringkas berkenaan dengan sejarah falsafah, dan saya ramai juga para pelajar daripada program akidah dan sebagainya yang akan mengambil kursus ini. Jadi baguslah kalau dapat maklumat ataupun penjelasan tentang perkara ini. Dan sebagaimana yang Prof Samsul sebut tadi lah, akidah, kita nak falsafah itu juga memantapkan akidah, bukan memesongkan akidah, insyaAllah. Jadi boleh kita mulakan falsafah ini secara textbooknya, secara sukatan rasmi di mana-mana pusat pengajian di dunia ini. Mereka akan memulakan sejarah falsafah ini di Greek, di Yunan, di Yunan. Dan Yunan ni tahu tak di mana tempat di Greek tu? Di benua apa? Eropah, okay? Negara yang pernah menang Piala Eropah beberapa tahun dulu. Bagi pelajar lelaki dah dia tahu dah tu. Okey. Dan falsafah di Greek ini dia di monopoli ataupun dia dikaitkan dengan seorang manusia yang bernama Sokrates, ataupun Sokrat bahasa Arabnya. Sokrat ini dia lahir dalam 500 sebelum Masihi, sebelum Nabi Isa. Lama dah lah. So maklumat yang saya cakap ni, maklumat yang okey. So saya harap para pelajar bila dia dengar maklumat ni, lepas ni dia boleh cakap pada orang lain. Ingat awak datang belajar ke USIM ni tujuannya untuk tafakuh fiddin dan waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi pastikan anda dengar apa yang saya cakap lepas ni, dan tak boleh cerita pula balik kampung kat orang kampung ataupun orang lain lagi lah. Kampung kata dia tak nak sangat dengar Greek ni, tapi maksudnya boleh cerita kat orang lain. Kalau ada orang bahas tentang falsafah, boleh berbincang. So buatlah apa yang patut. Kalau anda rasa memori anda bagus sangat, anda just klik memori je lah, rakam dalam kepala. Kalau rasa memori tak bagus, sila tulis. Maklumat ni maklumat yang dah dikumpulkan dan diproses. Jadi saya harap pelajar dapat menggunakan maklumat ni untuk memantapkan pengetahuan lah. Sebab kalau kita just guna memori, kadang memori saya lemah. Ingat sekejap, setengah jam keluar bilik, lupa habis. So saya harap para pelajar mempunyai memori yang baik lah kalau tak tulis. Okey. Jadi Sokrates ni menjadi manusia yang foundation lah di falsafah Greek ni. Di pembahagian falsafah tu diberikan atas nama pre-Socratic umpamanya, sebelum Sokrates, zaman Sokrates dan selepas Sokrates. Sebab orang yang dia istimewa tu, orang dia dari sudut gambaran fizikal dia tak handsome. Dia seorang yang kepala botak dan juga perut buncit orangnya. Bukan nak kutuk dia, tapi itu diceritakan lah. Jadi selalu dia highlightkan dalam perbincangan falsafah. Dia bukan seorang yang handsome lah. Jadi, dan dia pula tak menulis buku. Dia tak ada menulis buku-buku yang baik, yang macam ditulis oleh orang lain. Tak ada. Kerja dia ialah dia berjalan jadi di pasar di Greek tu, di Athens, dan dia bertanya soalan. Dia tanya soalan kepada orang yang ada di sekitar Athens tu. Dia tanya soalan, apa buat dan sebagainya, kenapa berlaku macam ni, kenapa berlaku macam ni dan sebagainya. Dia kerjanya bertanya soalan. Dan kenapa dia buat macam tu? Kerana dia kata melalui persoalan ni dia dapat menjadikan manusia itu berfikir dan mengeluarkan ilmu daripada pemikiran dia sendiri. Dan dia kaitkan peranan dia tu sama dengan peranan seorang bidan. Bidan, mak dia kerjanya bidan.
bidan ni lah, bidan yang bantu melahirkan anak ni. Jadi mak dia mengeluarkan baby daripada rahim perempuan, dan kerja dia kata mengeluarkan ilmu daripada minda manusia. Itu dia punya analogi Socrates ni. Jadi dia punya individu ni lah yang menggalakkan pemikiran berlaku di Greek. Kerana sebelum Socrates, pada zaman itu masyarakat Greek ni dikuasai oleh golongan sophistaiyun, sofis yang banyak menggunakan debat, selalu suka berdebat, jidal dia debat. Dia macam kalau kita tengok konteks sekarang ni, lawyer sekarang lah, peguam-peguam kita ni, dia pandai bercakap. Kalau kes tu orang tu salah pun dia boleh buat jadi tak bersalah, kan? Kalau dia skill dia bagus. Jadi sejauh mana skill orang tu bercakap bagus, dia akan menang dalam mahkamah. Tak kira benda tu betul atau salah, tak kira, yang penting dia pandai bercakap zaman tu. Jadi kebenaran ditentukan oleh siapa yang pandai bercakap, itulah kebenaran. Macam kes lawyer sekarang lah, walaupun orang tu bersalah, ada bukti, tapi dia pandai belit-belit, last sekali tak bersalah orang tu. Itu berlaku di Greek zaman Socrates lah. Lalu Socrates ni dia berusaha untuk mencari kebenaran yang satu. Dalam yang berdebat ni, apa sebenarnya kebenaran? Dia cuba tanya masyarakat sana. Jadi hasil daripada tu dia melahirkan pelajar dia lah, murid dia yang terkenal, iaitu Plato. Plato atau Aflatun dalam bahasa Arab kita. Jadi Plato inilah yang menulis buku tentang Aristotle ni sebenarnya, tentang Socrates sebenarnya. Dia tulis banyak buku, contohnya Republic dan sebagainya lah yang terkenal. Dan murid kepada Plato ni pula ialah Aristotle. Aristotle ni adalah boleh dianggap sebagai bapa falsafah lah, dianggap sebagai bapa falsafah dan juga bapa ilmu. Kenapa? Kerana Socrates ini, Aristotle ini dia menulis pelbagai bentuk ilmu. Daripada ilmu ketuhanan, ilmu fizik, sains, biologi, semua dia tulis buku. Mantik, semua dia tulis. Jadi di sini sebenarnya kekuatan falsafah Greek terletak pada Aristotle lah, dan Plato yang menulis sebelum ni. Mana dia menulis banyak buku, dan orang lain yang datang selepas tu ialah menguraikan buku dia je. Sebab itulah yang berlaku sehingga sekarang ni, kalau di barat ni, sehingga sekarang mereka baca lagi buku Aristotle, Plato, mereka baca teks dan sebagainya. Jadi kenapa? Kerana mereka ni dianggap sebagai bapa ilmu pada tamadun barat lah. Okey, kemudian seterusnya selepas zaman ni, iaitu selepas zaman orang lain pula, selepas zaman Aristotle datang seperti Stoik, Epicurian dan sebagainya lah. Okey, itu secara ringkas. Kemudian pada kita lihat sambungan dengan tamadun Islam, itu secara ringkas di Greek. Kemudian saya untuk pelajar faham sikit. Okey, saya tahulah saya guna masa ni macam mana. Okey ke? Okey. Okey. Untuk perbincangan utama dalam falsafah ni secara ringkas, dia ada 6 perkara lah yang dibincangkan. Pertama tentang fizik dan tabiat. Tabi'iyah, iaitu benda-benda yang dibincang tentang ni, benda-benda yang nampak ni, fizikal tubuh manusia, langit, bumi, benda-benda yang boleh dilihat, fizik, tabiat. Yang kedua metafizik, benda-benda yang tak dapat dilihat, ma wara'at tabiat, itu perkara-perkara ketuhanan, benda-benda yang tak nampak lah, ghaibiyat. Yang ketiga matematik, riyadiyah, matematik, perkira, campur ni, macam-macam lagi lah, handasah dan sebagainya, engineering termasuk di sini. Kemudian etik, iaitu akhlak, dibincang juga yang keempat. Dan yang kelima politik, siasat dibincangkan sana di waktu itu. Sebab itulah lahirnya demokrasi. Demokrasi itu lahir di Greek juga, di Yunan, pemerintahan daripada rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Kemudian yang keenam ialah home management, tadbirul manzil. Tadbirul manzil juga dikaji dalam falsafah, kerana di Yunan ni dia kira ada style humble dan sebagainya. Jadi tuan rumah tu dia ada rumah yang besar, dalam rumah tu dia macam ada sistem lah. Kalau kita sekarang ni, zaman kita sekarang ni ialah management lah, dengan pengurusan macam-macam business management dan sebagainya. Itu 6 perkara asas dalam perbincangan dan falsafah lah. Jadi dia merangkumi apa yang kita belajar dalam Islam juga, sebab metafizik dia tu berkait dengan konsep ketuhanan, manakala fizik tu berkaitan dengan sains, biologi dan sebagainya. Dan ciri utama falsafah Greek ini ialah mereka ni menggunakan akal secara optimum. Maknanya dia guna akal semata-mata, fikir je. Dia fikir-fikir juga, sebab tu timbul macam-macam. Ada kata alam ini asal daripada air, ada kata daripada angin, ada kata daripada api. Sebab dia
Fikir aja lah apa yang kamu nak fikir, tanpa batas.